Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 28 Muharram 26 Ogos bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Kanak-kanak jatuh tingkat 9 Flat Sri Sabah. Juga bajet 2023 dibentang 3 minggu lebih awal daripada tarikh asal. Seorang lelaki maut dan 4 rakannya cedera ringan selepas kereta dinaiki mereka terbabas lalu terhumban ke dalam laut. Kemalangan berlaku di Jalan Persiaran Pantai Kuala Perlis, Sungai Baru, Simpang 4, Kanga, Perlis. Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Saad berkata, dalam kejadian pada 11 malam semalam, kereta jenis Proton Wira yang dinaiki 5 mangsa itu menuju ke arah Sungai Baru sebelum terbabas di kiri jalan dan melanggar benteng batu pemecah ombak sebelum terjunam ke dalam laut. Seorang penumpang yang berada di bahagian hadapan dikenali sebagai Ahmad Bai Hakim Muhammad Syafi'i, 25 tahun, tercampak keluar dari kereta dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Datuk Surina berkata mayat mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Fauziah Kangar dan 4 lagi mangsa berusia antara 17 hingga 24 tahun yang mengalami kecederaan ringan dihantar ke hospital sama bagi mendapatkan rawatan. Siasatan di tempat kejadian mendapati tiada kesan brek dan tidak melibatkan kenderaan lain. Ketika kejadian hujan dan keadaan jalan basah, kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, di Ibu Negara, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun maut selepas terjatuh dari tingkat 9 Flat Sri Sabah dekat Ceras kira-kira 9.30 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ceras ACP Zam Halim Jamaluddin berkata pihaknya menerima maklumat kejadian daripada orang awam sekitar 11.54 pagi. Beliau berkata siasatan awal mendapati kanak-kanak itu terjatuh dari balkoni dari rumahnya dan ketika kejadian ibu dan adiknya berada di rumah. Ibu mangsa tidak menyedari mangsa berada di dapur. Mangsa dibawa ke Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Zam Halim berkata kes sedang disiasat mengikut Akta Kanak-Kanak 2001. Polis menasihatkan orang ramai supaya mengawasi anak-anak dengan baik supaya tidak berlaku perkara tidak diingini. Ini pula susulan tular video perbuatan khianat pecah cermin kereta. Polis menerima aduan insiden berkenaan dan suspek yang merupakan adik pengadu masih dicari. Dalam kenyataan polis hari ini, pihaknya menerima aduan dari seorang lelaki warga tempatan berhubung insiden cermin kereta miliknya telah dipecahkan oleh adiknya yang berada dalam keadaan mabuk di kawasan parkir Flat Sri Perak, Sentul. Serta pihak polis mendapati kejadian tersebut berlaku semalam lebih kurang 5.17 petang. Suspek yang berumur 24 tahun merupakan adik kepada pengadu telah bertindak memecahkan cermin kereta dengan membaling objek dipercayai batu. Selain itu, suspek juga telah mematahkan pemegang pintu kereta dan mencabut bilah pengelap cermin hadapan kereta tersebut. Kes ini telah disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Kesesaan kerana melakukan perbuatan khianat. Pihak polis kini sedang mengesan suspek yang telah melarikan diri. Sementara itu, video berdurasi selama 1 minit 25 saat yang menunjukkan kejadian itu tular sejak semalam. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat terhadap insiden itu boleh menghubungi bilik gerakan IPD Sentul bernombor 0340482222. Manakala di Sabah, 2 lelaki tempatan yang menyamar sebagai anggota polis sebelum melakukan samun berkumpulan dicekuk polis di kediaman mereka di Batu 2, Jalan Sempurna, Tawau. Mereka ditahan jam 12.30 tengah hari kemarin. Ketua Polis Daerah Sempurna Superintendent Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata kedua-dua suspek yang berumur 48 tahun ditahan susulan laporan dibuat mangsa pada 21 Ogos lalu. Dalam kejadian jam 5.11 petang itu, mangsa yang juga pekerja sebuah syarikat solar elektrik didatangi suspek ketika berada di rumahnya. Suspek kemudian menggeledah rumah mangsa dan mengambil semua barangan berharga miliknya termasuk wang RM2,500 serta 5 telefon bimbit sebelum beredar.
Muhammad Farhan berkata bertindak atas maklumat anggota Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Semporna menyerbu kediaman suspek sebelum menahan mereka. Katanya selain Pro 2 Aksia, pihaknya merampas gari, sebilah pisau, sebuah motosikal, 3 telefon bimbit dan kunci kereta daripada suspek. Hasil ujian air kencing mendapati kedua-dua suspek positif amfetamin dan metamfetamin. Suspek direman 7 hari bermula semalam dan kes disiasat mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan kerana melakukan rompakan berkumpulan. Baik, penggunaan ganja bagi sektor perubatan di Malaysia perlu dipertimbangkan. Itu saranan Exco Policy dan Agro Malaysia Hamtech Industrial Research Association MHIRA Mazli Muhammad Wi berhubung perancangan kerajaan untuk menggunakan cannabis dalam bidang perubatan. Bagaimanapun jelasnya hanya ganja jenis hemp sahaja yang boleh digunakan di negara ini. Jelasnya orang ramai perlu ambil maklum hanya cannabis hemp yang mengandungi cannabidiol CBD sahaja boleh digunakan kerana ia tidak akan membuatkan seseorang itu hayal. Dia tidak dikategorikan sebagai dadah, tapi dikategorikan sebagai food supplement ataupun novel foods. Novel foods ni boleh dikatakan sebagai, diistilahkan sebagai makanan baru yang berada di pasaran seluruh dunia lah sekarang ada hemp ni, daripada makanan, daripada kosmetik pun ada sekarang, daripada makanan haiwan pun ada, makanan manusia pun ada, sekarang ada daripada minuman lah, minum sekarang famous lah nano CBD daripada hemp ni. Mereka buat air isotonik lah, dicampur isotonik. Jadi CBD ni tidak membawa kepada ketagihan dan juga tidak sangkut urin lah. Pasal CBD ni bukan bersifat psikoaktif. Selain boleh digunakan untuk perubatan, hemp juga boleh digunakan di dalam sektor lain seperti pembuatan baju, seluar, kasut, tali kapal dan banyak lagi. Meskipun hemp dilihat banyak kebaikan, namun ia perlu diperkenalkan dengan polisi serta undang-undang ketat yang perlu dilakukan kerajaan dalam memastikan tidak ada pihak yang menyalahgunakan kelonggaran atau kebenaran diberikan. Lesen harus diberikan kepada syarikat-syarikat yang mempunyai prestasi yang baik lah, macam JSC ke. Bukan persoalanan tidak boleh tanam satu pokok satu rumah ke apa semua. Dia perlukan lesen, perlukan kawalan, seliaan dan juga pemantauan daripada pihak berkuasa. Walaupun tanam itu adalah hemp untuk tujuan, pelbagai tujuan lah, untuk CBD ke, untuk produk industri ke. Tambahnya, kerajaan boleh mencontohi kerajaan Jepun serta Amerika Syarikat yang memerlukan setiap individu yang memiliki tanaman untuk mengisytiharkan kepada kerajaan. Dalam pada itu, pihaknya menegaskan bahawa mereka tidak bersetuju penggunaan ganja yang mengandungi tetrahydrocannabinol THC dan sering digunakan untuk tujuan rekreasi atau suka-suka kerana ia boleh membahayakan pengguna. Terdahulu, Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin Abu Bakar mengadakan lawatan kerja ke Thailand bagi meneroka potensi kanabis atau ganja dalam bidang kesihatan. Beliau turut memaklumkan bahawa kerajaan akan memutuskan penggunaan kanabis dalam bidang perubatan di Malaysia sebelum akhir tahun ini. Baik, selepas ini lawan penyakit demi nak sambut Hari Kebangsaan. Belanjawan 2023 akan dibentang 3 minggu lebih awal daripada yang dijadualkan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika ditemui media petang tadi berkata tindakan itu adalah perkara biasa, malah ia pernah dilakukan ketika kepimpinan terdahulu. Dulu waktu zaman Pak Lam bulan September. Okey, so memang confirm diawalkan Oktober 7 ya? Tunggu Menteri Undang-Undang dulu. Parlimen umumkan. Mengikut jadual asal, Belanjawan 2023 bakal dibentang pada 28 Oktober namun akan diawalkan pada 7 Oktober. Maklumat lanjut berkaitan pembentangan Belanjawan 2023 itu akan diumumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang
Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri melancarkan penganjuran Karnival UDA Usaha Niaga Keluarga Malaysia di Odeon Walk Ibu Negara yang bermula hari ini. Karnival anjuran UDA Holdings berhari itu berlangsung bermula Ogos hingga Oktober, melibatkan pelbagai tempat dengan sasaran 100 usahawan di setiap lokasi. Kerajaan memutuskan pelaksanaan pindaan Akta 1955 yang sepatutnya berkuat kuasa 1 September ini ditangguhkan ke 1 Januari 2023. Ia ikuran pihak industri dan majikan sebulat suara memohon penangguhan susulan belum bersedia dengan pindaan 2022. Mereka telah merayu kepada kementerian supaya kita menangguhkan penguatkuasaan. Dan perkara ini saya telah bawa ke Jabatan Menteri pada pagi ini dan telah berbincang dengan anggota-anggota Jabatan Menteri termasuk menteri-menteri berkaitan khususnya Menteri MITI, Menteri Kewangan dan sebagainya. Semua anggota Kabinet berpendapat kita perlu menangguhkan penguatkuasaan Akta Kerja 1955 ke 1 hari yang akan diumum kelak. Setelah saya berbincang dengan pihak Kementerian Sumber Manusia, pegawai-pegawai kanan di peringkat kementerian, kita telah memutuskan tarikh penguatkuasaan tunda daripada 1 September ke 1 Januari 2023. Jelas beliau pihaknya juga mengambil berat terhadap pihak industri yang baru sahaja pulih selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, pekerja yang ditemui berkata mereka sangat tertunggu-tunggu pindaan akta itu yang dilihat akan memberikan situasi menang-menang terhadap kedua-dua pihak. Antara kandungan pindaan yang ditangguhkan itu melibatkan penambahan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari, penetapan cuti paterniti 7 hari, pengurangan waktu kerja mingguan daripada 48 jam kepada 45 jam serta aturan kerja fleksibel untuk pekerja. Memangnya banyak benefit buat pekerja-pekerja macam kita ni, memang benda macam ni yang kita nantikan lah. Dengan akta, penambahan akta untuk kebajikan pekerja ni, banyak benefit yang kita akan dapat. Ditambah dengan alternate masa untuk pilihan bekerja, right? Lepas tu paternity leave yang ditambah untuk suami untuk jaga isteri masa pantang. Kita semua tak sabar untuk penukaran akta ni. Yang pasal cuti salin untuk isteri kan, saya memang bagus lah buat untuk 3 bulan kan. Sebab selama ni memang kedudukan tu singkat sangat lah, memang tak sesuai lah. Bagi 3 bulan tu memang bagus lah, biar spend masa isteri untuk anak kan. Tu yang masa yang maternity leave untuk suami lah. Tu memang patut kena buat lah benda ni. Saya rasa akta ni bagus dan beri banyak impak positif pada pekerja-pekerja yang lain, sebab kita boleh adil, majikan boleh menang juga dengan apa yang diorang nak dan pekerja pun dapat apa yang diorang nak. Seorang peniaga kedai makan di Tanjung Lumpur dekat Kuantan berusaha melawan penyakit angin ahmar yang dihidapinya supaya dapat menyambut bulan kemerdekaan pada tahun ini. Wan Rahimi Wan Mokhtar, 60 tahun atau lebih, dikenali dengan panggilan mesra Mi Merdeka, sebelum ini tidak pernah terlepas dari menghias kedainya dengan jalur gemilang sejak 21 tahun lalu. Menurut Mi Merdeka, dia diserang angin ahmar pada 7 Disember lalu yang menyebabkan kedua-dua kakinya tidak dapat bergerak. Namun dengan pelbagai usaha dan kata-kata semangat serta doa daripada sahabat dan penduduk kampung, dia semakin bersemangat melawan penyakitnya hinggakan hasrat untuk menyambut merdeka hampir tercapai. Bila kita biasa buat kan, tak buat jadi rasa macam sedih lah. Bila kemerdekaan ni senoni lah dengan senoni lah. Tak payahlah pisah lah. Bukan 2 hari. 21 tahun bendera ni. Perarahan 17 tahun. Rasa bila tak ada kami kereta, di mana kereta mini? Itu yang orang tanya. Jadi rasa itulah. Itu antara penyebab kata semangat tu. Semangat. Kita pun balang sakit ini pun baru-baru ini pun sebelah jiran tu tak buat bendera tahun ni.
Mi Merdeka pernah digelar tidak siuman dan dikritik sesetengah pihak kerana menghabiskan banyak wang untuk hiasan kedai, kenderaan dan pakaiannya sempena kemerdekaan, namun dia tidak menghiraukannya. Jelasnya itulah cara dia sebagai rakyat Malaysia menunjukkan semangat patriotik dan kasih sayang terhadap negara. Walaupun agak sedih kerana tidak dapat menghiasi kedai makannya dengan dekorasi berkonsepkan jalur gemilang seperti tahun-tahun sebelumnya atas faktor kesihatan, namun Mi Merdeka berharap dengan menyertai perarakan merdeka nanti, ia sedikit sebanyak dapat mengubati kekecewaannya. Kedai makan Mi Merdeka sentiasa menjadi perhatian masyarakat Kuantan, khususnya di Tanjung Lumpur kerana kedainya menampilkan landscape dan susun atur kreatif jalur gemilang setiap kali tiba bulan kemerdekaan. Semangat patriotisme yang tersemat dalam diri Mi Merdeka wajar dicontohi orang ramai, terutama generasi muda, untuk lebih menghargai dan mengingati jasa serta pengorbanan generasi terdahulu. Bagi mengimarahkan minggu terakhir bulan pertama Islam Muharram 1444 Hijrah, Yayasan Sofa Negeri Sembilan memanfaatkannya menerusi penganjuran program Tahlil Perdana dan Solat Hajat As-Sofa. Ketua Pegawai Eksekutifnya Amran Ismail berkata program yang dihadiri lebih 1,000 orang itu turut diisi dengan bacaan surah Al-Kahfi dan Yasin. Program yang diadakan di Surau Hassaniah, Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau ini juga disertai lebih 700 pelajar tahfiz As-Sofa serta ahli Yayasan Sofa dari seluruh negara. Majlis Tahlil Perdana dan Solat Hajat Al-Sofa pada malam ini bagi tujuan untuk meraihkan ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia dari kalangan masyarakat setempat, dari seluruh rakyat di Indonesia, dari kalangan ahli pengajian, parent-parent, ibu bapa dan juga pelajar. Turut diadakan pada program ini majlis perasmian sijil infak pembesaran Madrasah Hassaniah oleh Timbalan Yang di-Pertua Yayasan Sofa, Profesor Madya Dr. Faizal Mohidin baca. Pelancaran kutipan dana itu bagi menampung kos projek menaik taraf madrasah berkenaan dengan anggaran peruntukan berjumlah RM2 juta. Menurut pengurus dana korporat Yayasan Sofa, Muhammad Fikri Alimi Muhammad Noor, sejak Madrasah Hassaniah ditubuhkan pada tahun 2007, ianya hanya mampu menampung sehingga 1,500 jemaah sahaja dalam satu masa. Biasanya akan melimpah keluar dan tak dapat menampung. Ini kalau tak hujan. Kalau hujan, biasanya dia akan menjadi satu masalah kepada hadirin lah. Yang mana terpaksa kita pindahkan ke bangunan sebelah dan ada juga yang sampai basah baju dan sebagainya sebab kita letakkan di koridor, di dataran dan sebagainya sebab tak dapat nak menampung kapasiti yang hadir. Jadi inilah yang kita bawakan. Yayasan Sofa mendapat mandat daripada pihak sekolah untuk kita besarkan lagi surau ini. Ruang dalam yang agak terhad itu memaksa jemaah lain menggunakan koridor luar yang terdedah kepada cuaca panas mahupun hujan. Justeru dengan pembesaran madrasah itu kelak akan mampu menambah kapasiti jemaah sehingga 3,000 orang dalam satu masa. Penduduk Riyadh sejukkan badan di Al-Namas. Pihak berkuasa Australia menemui 2 tan methamphetamine atau syabu bernilai $1.1 bilion Amerika atau 4.9 bilion ringgit yang disembunyikan dalam Jubin Marmar. Ia dibawa masuk dari Emiria Arab Bersatu UAE ke Sydney sekaligus mencatatkan rekod rampasan dadah terbesar di negara itu. Berikutan itu, 3 lelaki ditahan selepas 748 kg dadah ditemui awal bulan ini disembunyikan dalam 24 kontena yang tiba di Pelabuhan Botani. 1,060 kg lagi dadah ditemui dalam 19 kontena yang tiba di pelabuhan yang sama minggu lalu. Dadah itu disembunyikan dengan cara sama dan semuanya dihantar dari UAE. Ketua Detektif Polis Superintendent John Watson berkata rampasan ini akan dirasai selama beberapa minggu yang akan datang oleh banyak pembekal peringkat
peringkat tinggi, pertengahan dan rendah. Tiada tangkapan lanjut dibuat sejak rampasan minggu lalu. Semua kontena dijadualkan dihantar ke sebuah kilang di barat Sydney yang tersedia untuk mengekstrak meth daripada mamar dengan segera. Grid elektrik ke loji kuasa nuklear Zaporizhia, Ukraine diputuskan buat kali pertama. Syarikat nuklear Energoatom memaklumkan sambungan ke loji itu diputuskan selepas insiden kebakaran merosakkan talian kuasa yang menyambungkannya ke grid. Pihak berkuasa pro-Rusia di Energoatom menyatakan sistem keselamatan sudah diaktifkan di loji itu kerana bekalan elektrik terputus akibat konflik berterusan di rantau tersebut. Loji Zaporizhia yang terletak di tenggara Ukraine merupakan loji tenaga nuklear terbesar di Eropah dan berada dalam kawalan Rusia sejak 4 Mac. Loji itu mempunyai 6 reaktor nuklear dengan kapasiti penjanaan elektrik 5,700 megawatt per jam serta menyumbang 20% daripada jumlah tenaga elektrik Ukraine. Serangan artileri berterusan menyasarkan sekitar loji kuasa itu manakala Ukraine dan Rusia saling bunuh jari antara sama lain berhubung serangan itu. Suhu panas Arab Saudi mencecah 50 darjah Celsius menyebabkan kebanyakan penduduk melarikan diri ke kawasan pergunungan sejuk digelar Bandar Qabus di Al-Namas. Menurut pakar pemanasan global mengakibatkan beberapa bandar di negara Teluk berpotensi tidak dapat didiami sebelum akhir abad ini. Pada 2020, kajian yang diterbitkan majalah Science Advance menunjukkan wilayah negara Teluk mempunyai iklim paling panas dan paling lembap di dunia. Di Al-Namas, cuaca monsun lembap mengekalkan suhu di bawah 30 darjah Celsius pada waktu siang dan serendah 15 darjah Celsius pada waktu malam. Ia kerana kabus menghalang matahari di atas bukit yang menghijau hingga ia menjadi destinasi pilihan ramai. Suhu di Riyadh mencecah 46 darjah Celsius tetapi di Al-Namas hanya 20 darjah Celsius. Seorang remaja berketurunan Belgium Britain menjadi individu termuda yang melakukan penerbangan solo mengelilingi dunia menggunakan pesawat ringan selepas mendarat di Bulgaria kemarin. Ia menjadi lokasi di mana pengembaraannya bermula 5 bulan lalu. Mac Rutherford 17 tahun mendarat di landasan sebuah lapangan terbang kecil bandar ibu negara Bulgaria Sofia sekaligus menamatkan penerbangannya dan menerima 2 sijil pengiktirafan Guinness World Records. Penerbangan Mac meliputi jarak sejauh 54,000 km selama 221 jam merentasi 30 buah negara. Ketika penerbangan, dia terpaksa menghadapi suhu sehingga 48 darjah Celsius serta menanti selama berjam-jam untuk mendapatkan kebenaran penerbangan. Dia juga terpaksa membuat pendaratan cemas di sebuah pulau yang tidak berpenghuni atu di barat Alaska disebabkan angin kencang. Remaja yang dilahirkan dalam keluarga juruterbang berjaya mendapatkan lesen juruterbangnya pada 2020. Ketika itu dia menjadi juruterbang termuda di dunia pada usia 15 tahun. Kedai Melissa perkenal produk baru. Bermula dengan modal RM300 berniaga secara dalam talian, jenama yang mempelopori pembekal cadar Bumi Putra, Kedai Melissa Sdn Bhd kini terus mengorak langkah dengan memperkenalkan produk baru. Sarung tilam dan sarung bantal PVC kalis air berzip di bawah jenama Noya sesuai digunakan untuk semua peringkat umur kerana mudah dijaga serta dibersihkan selain bersifat antibakteria dan tidak panas. Ketua Pegawai Eksekutif Jurah Julai berkata pelanggan boleh membuat tempahan khas sarung tilam mengikut saiz tilam yang dikehendaki mereka. Beliau berkata pada masa ini secara puratanya pengeluaran sarung tilam PVC kalis air antara 100 hingga 150 helai sehari. Kelebihan cadar yang dijual di Kedai Melissa ni, satu, kami bagi variasi pilihan kain. Sebab biasanya kalau kita pergi kat pasar-pasar raya ataupun di kedai-kedai dekat laman sosial seperti yang biasa famous tu,
kita susah nak tengok jenis kain yang ditawarkan. Macam kami memang ada 4 jenis kain yang kami tawarkan mengikut bajet customer. Sekiranya customer nak yang 100% cotton, kita adakan yang 100% cotton. Tapi harga dia tu memang mengikut material lah. Dan keistimewaan kami lagi yang seperti yang saya katakan tadi, boleh buat custom. Selain sarung tilam dan sarung bantal PVC kalis air, turut mendapat permintaan tinggi adalah kelengkapan set cadar asrama daripada sekolah, universiti, jawatan kerajaan, hotel dan badan korporat di dalam negara. Malah produk berkenaan sebenarnya telah menembusi pasaran luar, antaranya di Brunei sejak diperkenalkan pada 2019. Kedai Melissa turut mengeluarkan cadar bergetah bersaiz standard untuk kegunaan rumah orang tua, anak autism, orang kurang upaya, masalah anak kencing malam dan untuk melindungi tilam dari basah dan kotor. Dalam perih itu, pihaknya turut menghasilkan produk kalis air lain seperti beg travel dan pengalas lesung batu. Selain itu, kedai Melissa turut mengeluarkan produk bantal kekabut asli. Pada masa sama, menyediakan perkhidmatan menjahit langsir dan skirting untuk meja. Pelanggan yang mahu mendapatkan produk keluaran kedai Melissa boleh menghubungi menerusi maklumat seperti yang tertera. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok, dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.